Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Sampai bila pekerja asing perlu diimport? Tahun ini Malaysia membuka pintunya kepada pekerja Bangladesh selepas pembekuan selama 3 tahun. Satu memorandum persefahaman MOU telah dimeterai pada 19 Disember lalu di Kuala Lumpur ketika rakyat sedang dilanda banjir besar dan ada yang diserang tsunami bala. Perjanjian tersebut, kata Badan Bukan Kerajaan Hak Pekerja, tenaga nita bukan sahaja ditandatangani secara tertutup, malah butiran dokumen turut diselubungi rahsia. Kerahsiaan berhubung perjanjian yang dimeterai dua negara itu dikritik oleh pengarah tenaga nita Joseph Paul. Beliau berkata berdasarkan dokumen yang dimuat naik di laman Facebook Kementerian Kebajikan, Ekspatriat dan Pekerjaan Luar Negara Dhaka, semua kos yang dibayar pekerja di kedua-dua negara akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak majikan. Ia sejajar syarat di bawah Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa berkaitan. Caranya perlu sedemikian yang majikan membayar yuran penuh pengambilan atau ia mungkin diklasifikasikan sebagai ikatan hutang, katanya lapor Free Malaysia Today. Bagaimanapun, Paul berkata tenaga nita bimbang MOU itu mungkin tidak mempunyai peruntukan mengenai cara menangani penganiayaan yang dihadapi pekerja asing oleh pihak majikan. Kami tidak mahu pengambilan dilakukan dengan cara rahsia yang boleh membawa kepada dakwaan buruh paksa. Banyak firma besar di Malaysia menanggung akibatnya untuk tindakan sedemikian dan ia mesti dielakkan dengan semua cara. Media Bangladesh Daily Star melaporkan ejen rekrut di Dhaka mendakwa banyak syarikat palsu mendakwa surat tuntutan kerja dari Kementerian Dalam Negeri di Malaysia menggunakan cara yang meragukan. Suruhanjaya Tinggi Bangladesh di Kuala Lumpur turut meluluskannya tanpa pengesahan. Itu menyebabkan keadaan di mana pekerja ke sana dan berdepan eksploitasi, termasuk pengangguran, tidak dibayar gaji dan gaji berkurangan, dakwa akhbar tersebut. Paul berkata jika pengambilan itu tidak dikawal dan dipantau secara bersungguh-sungguh oleh pihak berkuasa berkaitan di kedua-dua negara, ia mungkin membawa kepada satu lagi keadaan kucak-kacir seperti dahulu. 3 hari lalu, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan menasihatkan majikan tidak menggunakan pihak ketiga atau orang tengah yang kononnya boleh mempercepatkan proses permohonan membawa masuk pekerja asing. Kemasukan pekerja asing untuk semua sektor pekerjaan diluluskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 Disember lalu. Untuk semua sektor yang dibenarkan iaitu pertanian, perkilangan, perkhidmatan, pelombongan dan juga kuari, pembinaan dan perkhidmatan domestik, katanya, seperti dipetik Berita Harian. Kenyataan Saravanan itu seolah-olah mengesahkan dakwaan media Bangladesh itu. Sementara itu, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata tarif baharu elektrik bagi tahun ini sehingga 2024 tidak akan membebankan rakyat. Keadaan negara sekarang yang baru pulih daripada pandemik COVID-19 dan krisis ekonomi berikutan wabak itu telah menjadikan pertimbangan kepada kerajaan dalam menentukan kadar tarif elektrik baharu, katanya, lapor bernama. Menurut beliau, tarif baharu tersebut turut melibatkan ekonomi industri dan juga komersial. Sekejap, apa kaitannya kenaikan tarif dan kemasukan pekerja asing dengan kita? Adakah ia memberi kesan kepada negara kita dan rakyat Malaysia khasnya? Dengar baik-baik. Pertama, kemasukan pekerja asing bakal menjejaskan masa depan anak-anak kita yang bakal meninggalkan alam persekolahan dan mencari pekerjaan bagi mereka yang memilih untuk tidak melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi. Ini kerana mereka bukan hanya memenuhi sektor pekerjaan 3D, iaitu dirty, dangerous, difficult atau kotor, bahaya dan sukar, seperti pelombongan, kuari dan pembinaan, tetapi juga perkilangan, perkhidmatan dan perkhidmatan domestik. Lebih-lebih lagi jika kemasukan mereka tidak terkawal, lalu majikan yang tidak bertanggungjawab boleh membayar dengan gaji yang rendah atau mengamalkan skim buruh paksa. Dalam situasi ini, sudah tentu majikan yang jahat akan memilih pekerja asing yang mudah dieksploitasi dan meminggirkan pencari pekerjaan tempatan. Rakyat tempatan akan kekal menganggur. Kedua, bagi industri dan komersial, kenaikan tarif elektrik akan menaikkan kos pengeluaran. Itu pasti. Adakah pihak industri dan komersial akan menyerap pertambahan kos pengeluaran tanpa menaikkan harga barangan siap?
Adakah pihak industri dan komersial akan terus memberi gaji yang dituntut oleh Kesatuan Sekerja jika mereka juga sedang bergelut dengan kenaikan kos pengeluaran? Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir, Muhammad Faiz Fazil menggesa kerajaan untuk membatalkan hasrat untuk menaikkan tarif elektrik. Kesan pandemik COVID-19 ke atas ekonomi rakyat masih belum pulih dan sebarang kenaikan tarif elektrik pasti menambah keperitan hidup yang sedang ditanggung. Yang perlu dibanyakkan adalah poket rakyat dan bukannya kantung TNB. Tenaga Nasional Berhad TNB pada 9 bulan pertama tahun kewangan 2021 mencatatkan keuntungan bersih sebanyak 2.78 bilion ringgit, iaitu 17% lebih tinggi daripada tempoh sama tahun sebelumnya. Jumlah ini mencukupi bagi TNB menampung apa-apa kenaikan kos demi membantu meringankan beban rakyat, katanya dalam satu kenyataan. Sebaliknya, kata Faiz, kerajaan harus menumpukan kepada golongan B10 atau berpendapatan bawah RM2,500 dan M40 telah jatuh ke dalam B40. Pertumbuhan ekonomi lebih teruk daripada jangkaan awal. Pengangguran kekal di atas paras 700,000 individu dan harga barangan asas meningkat mendadak. Di pasaran modal pula, aliran keluar bersih pelabur asing adalah hampir RM3.15 bilion pada tahun 2021. Indeks KLCI juga adalah kedua tercorot di Asia, tegasnya. Beliau menyenaraikan 5 strategi yang mampu memulihkan ekonomi negara dan kehidupan rakyat, iaitu pertama, meningkatkan gaji minima, termasuk pengenalan gaji minima graduan. Kedua, mengurangkan kos barangan di pasaran, khususnya barang keperluan asas. Beliau mencadangkan agar cukai SST atas barang keperluan asas digantung sementara untuk 6 bulan bagi menurunkan harga. Ketiga, memberikan bantuan keuangan kepada syarikat mikro dan PKS untuk meringankan beban kos tetap mereka untuk 6 bulan pertama 2022. Keempat, membentangkan pelan khas jangka panjang bagi menyelesaikan krisis pasca persaraan negara. Semakin ramai rakyat Malaysia berdepan dengan kekurangan simpanan persaraan. Dan yang kelima, meningkatkan peluang pekerjaan di pasaran kerana ini adalah masa yang sesuai untuk menggantikan sebilangan besar pekerja asing dengan warga negara Malaysia. Pada masa yang sama, pengampunan boleh diberikan kepada pekerja asing tanpa permit dan mereka ini boleh ditempatkan semula di industri-industri yang mengalami kekurangan pekerja tanpa perlu mengimport pekerja baharu. Faiz menyela kenyataan Taqiyuddin yang berkata kenaikan tarif elektrik tidak akan membebankan rakyat. Ini adalah alasan klise yang digunakan Menteri UMNO dahulu yang kini diwarisi PAS pula sindirnya. Ujar beliau, kenaikan tarif elektrik mempunyai kesan domino dalam kenaikan harga barang yang pasti akan menjejaskan ekonomi rakyat. Kelakarnya, Taqiyuddin berkata rakyat harus bijak memilih peralatan elektrik yang cekap tenaga untuk mengurangkan kegunaan elektrik. Hujah ini sama dengan hujah Menteri UMNO dahulu. Harga daging mahal, makan ayam. Harga ayam mahal, makan ikan. Harga ikan mahal, makan sayur. Harga sayur mahal, nak makan apa? Kesan import pekerja asing dan kenaikan tarif elektrik adalah dasar kembar tak serupa kerajaan yang akan menjadikan rakyat semakin derita. Demikian berlaku kepada rakyat apabila negara diperintah gerombolan kaki stokrat.